الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, petunjuk bagi yang baru belajar mengenal Islam dan iman, fasal yang ke-12. Kita masuk fasal baru, fasal ceraian yang ke-12, 113 maksud ada 113. Kalau yang Jawi itu 22. Rumi 113. Masuk kita fasal yang ke-12, fasal baru iaitu yang membicarakan tentang sembahyang qasar dan jamak. Penting juga ni sebenarnya. Sebab apa saya kata penting? Kita selalu kan musafir, maka sentiasalah ada jamak, qasar dan jamak. Dan kalau ikut pada pengalaman, antara soalan yang tiap-tiap tiap tahun, tiap bulan mesti tak habis-habis. Kita kata takkan tak reti-reti lagi. Saya rasa daripada start saya mengajar berapa belas tahun lepas, 15 tahun lepas sampai ke sekarang ada. Kalau yang tanya ni muda-muda, belasan, 20-an, okey lagi. Sebab dia sebelum tu dia tak musafir sangat belajar. Bila dah kerja umur 20-an baru start nak musafir gitu gini, tanya okey lah. Yang tanya 60, 50, berapa kali dah musafir. Tapi tanya lagi, maksud nak kira tak habis-habis lagi ke ngaji. Lamanya. Benda jamak qasar ni bukannya susah. Tak, itu masalahnya. Tiap-tiap bulan nampak lagi musafir. Kalau yang musafir 5 tahun sekali, okey lah. Itu kita tak ketika memang patut pun tak ingat. Macam musafir setahun tu 4-5 kali. Begitulah sampai umur 50-60. Tapi tanya lagi, apa tak habis-habis lagi ke soalan? Yang jarang-jarang tu kita tak ada masalah. Malah semai raya takbir 7 kali pun lupa. Sebab buat setahun sekali, setahun 2 kali. Itu kita tak masalah, tak pelik pun. Ini yang selalu ni. Balik kampung setahun 3-4 kali. Itu pun balik kampung tu, tak kira pergi cuti lagi, campur lagi. Kalau keseluruhan setahun tu ada dalam 7-8 kali dia pergi luar qaryah dia, lebih 2 marhalah. Dan selalu buat jamak qasar. Bila jadi dia tanya lagi, kita tak habis-habis. Macam soalan bulan puasa, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun ada Ramadan. Tapi setiap tahun mesti ada soalan, kau hidung batal ke tak puasa? Letih rasa. Kalau yang budak baru belasan macam tadi, tak apalah baru budak nak belajar. Ini bukan. Jadi kali ni kita perhabis ni kira tutup kes terus, faham terus, tak payah tanya dah. Apa benda ni? Okey. Fasal yang ke-12, sembahyang qasar dan jamak. Sembahyang qasar dan jamak. Sembahyang qasar dan jamak ni rukhsah, kemudahan. Bahasa sekarang diskaun yang Allah bagi. Gitulah rukhsah. Diskaun yang Allah bagi apabila seseorang itu musafir. Kerana musafir ni susah, penat, jauh sebagainya, maka dapat diskaun. Tu kalau mudah kata kita lah. Qasar dan jamak. Qasar ni pendek,
Jamak ni himpun. Qasar tu pendek. Pendek maksud 4 jadi 2. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jamak tu apa? Jamak tu 2 waktu buat dalam satu. Supaya waktu-waktu yang lain ketika musafir tu boleh buat benda lain. Boleh pergi beli belah, boleh pergi tidur, boleh kan. Musafir kan penat, susah kan. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan harus bagi orang yang musafir, harus, boleh, bukan wajib, harus, dengan maksud kalau tak nak buat qasar dan jamak sedangkan dia musafir, boleh saja. Sebab tu namanya harus. Lainlah. Dan wajib bagi orang musafir. Itu baru wajib. Kalau tak jamak, tak qasar, berdosa. Baru wajib. Tak wajib, harus. Buat pun boleh, tak buat pun boleh. Jadi kalau tak reti, yang tak habis belajar, tak reti, tak payahlah buat. Selesai masalah. Okey, tak payah buat apa? Jamak dan qasar. Buat macam biasa. Allah, kalau daripada 4 buat 2 rakaat. Tiba-tiba sebab ada masalah sikit, tak reti sebagainya, buat 4. Allah, tambah 2 rakaat, 2 minit aja pun. Okey. Dan harus bagi orang yang musafir. Harus. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Harus bagi yang musafir. Semua orang musafir ke boleh? Akan safar yang panjang. Hanya safar panjang saja. Safar tu musafir lah. Rupanya musafir ni terbahagi pada 2. Dia panggil safar pendek dengan safar panjang. Musafir pendek, musafir panjang. Musafir pendek ni kurang daripada 2 marhalah. Nak pergi Kuantan, beli kicap. Bandar Kuantan, jauh beli kicap. Macam Jaya Gading tak ada. Buat contoh. Tukar tayar lah, tukar tayar motor lah. Pergi Kuantan murah sikit, tukar tayar motor. Tayar motor botak lah. Sampai 2 marhalah, tak sampai. Dia panggil musafir pendek. Musafir lah tu. Yang boleh jamak qasar ni hanya musafir panjang, iaitu lebih 2 marhalah. Musafir pendek tak boleh. Soalannya, musafir panjang kita tahu kelebihannya adalah boleh buat jamak dan qasar. Habis musafir pendek boleh buat apa? Musafir pendek tak boleh buat apa? Baik tak payah namakan dia musafir pendek. Jadi mesti dia ada sebab. Dia mesti ada faedah yang dinamakan musafir pendek. Mesti ada faedah dia. Apa faedah dia? Faedah dia adalah boleh solat sunat atas kenderaan. Musafir pendek, jika seorang itu musafir pendek. Musafir pendek ni apa? Keluar daripada kampung dia, keluar daripada qaryah dia. Kalau sini saya anggap dekat Petronas depan sana lah. Itu pun saya letak-letak je, nak bagi faham je dulu kaedah tu. Petronas ke atas itu dah kira bukanlah, keluar lah. Okey? Maka dia nama musafir pendek. Sebab dia nak pergi mana? Nak pergi Berserah, nak pergi Kuantan, Bandar Kuantan, nak pergi Balok. Musafir juga, musafir. Bila dia mula musafir? Dia keluar daripada Petronas tu ke atas. Itu dah panggil musafir dah tu. Habis tu boleh jamak qasar. Jangan buat hal. Itu musafir pendek. Musafir panjang je boleh jamak qasar. Habis tu nak buat apa? Boleh solat sunat atas kenderaan. Motor ke kereta boleh. Kadang-kadang ada sibuk sembahyang 2 rakaat selepas maghrib ke lepas isyak lah. 2 rakaat selepas isyak, tak ada nak buat, ada hal nak pergi bandar, nak pergi mana-mana, nak pergi Indah Mahkota ke mana. Jadi naik motor, pergi, pakai topi, ceng gear. Jangan lupa ceng gear, ceng. Terus sampai je dekat luar sana, Petronas lah mula kata, ada traffic light, berhenti kejap, merah, takbir, sembahyang apa? Ikutlah nak sembahyang apa? Sembahyang witir boleh, sembahyang sunat boleh, sembahyang witir. Masa lampu merah tu, Allah, niat sembahyang witir, Allahu akbar. Jangan bar sini ya. Kalau sini jangan nak bawa. Allahu akbar. Relax. Lepas tu baca apa? Kena berdiri lah. Itu solat fardu, solat sunat boleh. Buat apa ni? Merah kan? Tengok merah. Jadi sembahyang buat apa masa tu? Fatihah kan? Baca Fatihah. Kalau nak baca doa imtitah Allah, boleh lah, wajah tu sebagai, ataupun nak baca Fatihah terus. Waladhdallin amin. Nak baca surah? Baca surah. Lampu hijau, jalan lah. Jangan tunggu nanti orang bercakap dekat belakang. Jalan lah. Lepas tu jalan tu kona. Nak kona kiri, jangan lupa bagi signal. Ketak. Kona. Kalau nak kereta. Nak rukuk sikit. Subhana rabbil azim. Bantu, tidak sampai Allah mahamidah. Begitulah. Sujud, jangan sujud accident nanti. Sikitlah.
Lebih sikit je. Gitu lah. Jumpa traffic light lagi, berhenti balik. Tengok kawan ada kat sebelah. Lama tak jumpa. Sombong mula ni. Aku semayang mana mu tahu. Orang tengah semayang, begitulah, tak boleh lah cakap batal semayang. Gitu. Tahiyat, begitu je lah, gitu-gitu aja. Itu faedah musafir pendek. Selain daripada tu tak boleh. Tu je. Musafir panjang macam-macam, antaranya jamak dan qasar. Sebab tu disebut di sini akan safar yang panjang. Akan safar yang panjang je boleh sembahyang jamak dan qasar. Safar pendek tak boleh. Bila disebut safar yang panjang, bermakna ada safar yang pendek. Kalau tak adalah safar tu musafir lah. Tak ada musafir pendek, musafir panjang. Kenapa dia nak sebut musafir panjang? Sebut je lah musafir aja. Sebab ada yang pendek tu yang disebut yang panjang. Cuma dia tak terangkan lah. Orang yang baca lah kena terangkan. Musafir panjang. Panjang tu berapa jauh? Dia ada sebut tak? Sekejap. Tak sebut. Kalau dia tak sebut, kita sebut. Panjang tu berapa jauh? 2 marhalah. 2 marhalah. Orang mana main marhalah dah sekarang? Semua orang main kilometer. Yang paling masyhur 90. Tapi masih lagi ada pengiraan 2 marhalah tu. Macam mana boleh kira 2 marhalah? Kira dengan unta, penuh syarat dengan barang-barang, berjalan, tak berhenti, kemudian berehat. 2 marhalah, 2 kali rehat. Cuba bayangkan, 2 kali unta tu rehat, berjalan, itulah 2 marhalah. Jadi maknanya kalau kita tengok 80-90 km, unta jalan 40-50 km baru rehat tau. Hebat unta, tak berhenti. Jadi dulu kira marhalah, sekarang kira kilometer. Jadi berapa sebenarnya kilometer ni? 90. Boleh tak 80? Ada. Perak kata 80 je. Mufti Perak. Maksudnya fatwa Perak. Tapi Selangor 90. Pahang 91. Kenapa beza-beza ni? Nak tentukan unta tadi tu lah. Yang kata 90, dia try unta tu beberapa kali 90 km. 2 kali unta berehat. Yang orang lain pula, unta di tempat lain pula. Unta pula umur berapa? Dia ada lah. Jadi sebab tu dia jadi 85. Lepas tu pula unta lain pula try tempat lain. Ada yang dia cuba tempat tu mungkin berbatu-batu, lain cara jalannya. Yang ni berpasir, jereluh sikit, lambat sikit. Jadi kat situ yang jadi beberapa kilometer tu banyak. Tapi macam mana pun dia punya range dia punya jaraknya daripada 80 sampai 99 kilometer. Macam mana boleh jadi berubah? Sebab tadi tu try tadi, cuba tadi, unta yang berbeza, waktu yang berbeza, cuaca yang berbeza, kesihatan unta yang berbeza, maka dapatlah. Tapi kalau daripada dapatlah kilometer yang berbeza. Tapi kita ikut siapa? Kita ikut mufti kita je lah. Kalau dia kata 90 je senang. Tapi yang masyhur 90. Tapi kalau ada orang kata 81, tak boleh nak salahkan dia. Tak ada salah. Jadi yang paling masyhur adalah 90. Kita ambil 90 lah. Okay? Kalau tak, aku 99. Tak boleh cakap apa. Sebab memang ada ulama' kata 99. Asal dia kata 99? Dia cuba jadi dapat 99 km. 2 kali rehat tu. Unta dia gagah sikit. Begitulah. Jadi kita ikut 90 lah. Itu yang masyhur. Dan kebanyakan fatwa ambil 90. Okay. Saya tak kira, saya nak pakai perak juga. Orang Pahang ngaku perak. Tak kira nak pakai perak, ambil 80. 81 km je, maksud lebih 80 je, jamak qasar. Aku nak Pahang 90. Jadi tak boleh, jamak qasar. Gitulah. Dan masing-masing jangan salah-salah masing-masing lah. Okey? Apa lagi? Safar yang panjang. Lagi harus mengqasarkan, memendekkan, meringkaskan. Boleh dia mendekkan semayang. Akan semayang fardu yang maktubah. Semayang 5 waktu je. Yang itu pun semayang 5 waktu yang 4 rakaat je. Jadi 3 je lah. Dia semayang lain tak boleh. Semayang lain tak boleh. Hanya semayang. Kenapa sembahyang tarawih 1 rakaat ni? Qasar. Aku musafir. Sedap gitu. Tak boleh. Dia hanya sembahyang yang wajib, itu pun yang 4 rakaat. Mudah kata Zuhur, Asar, Isyak, sah saja yang boleh pendek. Dan kalau dari sudut jamak, hanya Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Tak boleh subuh dengan Zuhur ke, Isyak dengan subuh ke, tak boleh.
asar dengan maghrib ke? Tak boleh. Hanya dua je. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Artinya diperbuat akan dia 2 rakaat dengan 12 syarat. Ini masalah ni. Ini masalah problem ni. Masalah apa? Yang kita duk buat-buat tu sempurna tak 12 syarat? Oh tak tahu, main buat je. Betul kata. Nampak macam mudah aje. Ada 12 syarat. Tak sempurna 12 syarat ni, tak sah jamak qasar. 12. Mari kita tengok. Yang pertama, bahawa ada ia sembahyang fardu yang bangsa 4 rakaat. Bangsa tu jenis lah. Jenis 4 rakaat. Apa dia? Ada 3 je. Iaitu zuhur dan asar dan isyak. Dia sebut tadi, hanya 3 je boleh. Selain daripada 3 ni tak boleh. Okay? Jadi sama ada ia tunai atau qada. Tunai tu okey. Yang qada ni menarik untuk dibincangkan lah. Okay? Sama ada tunai atau qada. Jadi kalau kita ambil tunai, waktu zuhur dia sembahyang 4, dia buat 2 qasar. Ini tak kira jamak tau. Ini bukan jamak ni. Ini kita qasar dulu. Jamak nanti kusat sebelah. Ini qasar je, memendekkan. Jamak nanti cerita. Jadi kalaulah dia sembahyang asar, nak buat 2 waktu asar, boleh. Soalannya, boleh tak kalau dia nak itu tunai? Tunai senang lah, tak ada masalah tunai. Kalau dia qada, boleh tak? Contohnya dia banyak tinggal sembahyang dulu. Jadi masa dia musafir, dia pergi musafir 2-3 hari, pergi Canberra Highlands, sejuk. Contoh sedap sembahyang ni, rasa bertambah iman, semangat nak qada sembahyang dulu tinggal. Contoh kan dia musafir. Boleh tak dia qada, contohnya zuhur, asar, isyak, dia buat 2? Sebab aku musafir. Tapi yang dia qada tu yang ketika tak musafir lah. Tapi sekarang musafir, boleh tak? Kalau boleh, kalau nak qada, nak untung, kena pergi musafir lah. Kalau boleh. Boleh ke tak boleh, nanti baca dulu. Nanti nak cerita dulu. Kalau boleh, seronok kan. Yang banyak-banyak tinggal semayang tu kan, penat nak qada kan. Yang subuh 2 senang aja. Maghrib bolehlah 3. Tapi yang zuhur, asar, isyak 4. Sakit juga kepala lutut. Lepas 4 naik turun lagi. Itu 4. Dia tak sembahyang daripada umur balik 13 tahun, katalah balik, sampai umur 43. Berapa tahun tu? 30 tahun tak sembahyang. Lepas tu baru start sembahyang. Semua tu kena qada. Tak apalah, kira halal lah, sekadar taubat. Tak adalah. Wajib qada lah. Kira halal lah. Kira halal boleh, kira halal. Dulu 30 tahun lepas, kita berjiran dengan jiran kita baik. Gini baik dengan jiran kita. Lepas dia susah, dia nak pinjam kita 10,000. 30 tahun lepas 10,000 besar. Sekarang 30,000 taklah besar sangat. Dulu lagi besar 10,000. Adalah pinjam 10,000. Lepas tu dia hilang. Tak payah. Kawan baik. Lepas 30 tahun jumpa. Kata itu benda lama, kita lupa kan. Kita kata lupa tak? Ni mu lupa dulu. Lupa kanan. Dulu dah lah mu pinjam duit aku. Lepas tu kau tak bayar, lari. Lepas tu setelah 30 tahun jumpa, itu benda lepas. Benda yang lepas jangan dikenang, dia kata. Boleh tak? Peluk-peluk lagi. Sahabat pada hotok. Keluar macam-macam. Macam mana cerita? Kalau nak kira kau kena bayar lebih. Tapi dia riba pula kalau nak kira. Sebab 10,000 dulu boleh beli macam-macam. Troli ni 30 tahun tu, troli tu kalau 300 tu penuh lagi ni. Sekarang 500 straight troli tu. Kalau nak kira dari sudut nilai, kena bayar lebih. Tapi tak apalah, bayar balik 10,000. Alah, benda yang lepas tak payah kena, kira halal lah. Halal lah benda. Itu baru hutang orang sebelah. Orang sebelah hutang. Ini tinggal sembahyang yang diwajibkan sejak balik 30 tahun. Lepas tu dah taubat. Setelah umur 13 sampai umur 43, tinggal sembahyang 30 tahun. Lepas tu dah taubat dah. Alah, benda yang lepas jangan dikenang. Boleh? Jangan main weh. Orang pun tak boleh terima. Ini kan pula adalah arahan daripada Allah. Tak boleh, kena qada. Jadi nak qada, macam mana nak qada? Slow-slow lah. Kalau nak qada laju-laju, qada lah laju-laju, maksudnya banyak kan lah. Tapi penat, buat sekadar yang mampu. Daripada tak qada langsung.
Okey, sekarang ni nak qada macam mana? Nak qada. Masa bila? Dia pergi musafir, lepas tu dia qada dua yang 4 tadi. Boleh atau tidak? Mari kita baca. Saya tak kata boleh atau tak, saya cuma cerita je. Ni baru jawapan dia. Okey? Atau qada pun boleh, tapi dengan syarat. Kalau nak qada ketika musafir, yang ni nak qada dulu 4 jadi 2, boleh dengan syarat. Syarat dia yang luput di dalam safarnya. Jikalau safar yang lain daripada safar yang ada ia padanya sekalipun. Syaratnya nanti kan tak boleh lah. Apa syarat dia? Dia tinggal semayang ketika dia musafir. 30 tahun lepas dia pergi musafir. Dia boleh dia semayang qasar ketika itu. Dia tak semayang. Dia nak keluar, dia pergi kota tinggi 3 hari. Dia tak semayang 3 hari tu. Kalau dia qasar boleh tak? Boleh sebab dia musafir. Setelah 30 tahun dia nak qada lah. Yang itu. Yang hari lain tu hari lain. Yang tu yang 3 hari tu nak qada. Boleh dengan syarat. Dengan syarat dia kena pergi musafir juga. Kalau dia tidak musafir, setelah 30 tahun tu dia tak musafir, dia tak boleh. Dia tak boleh qada dengan qasar. Dia kena pergi musafir. Sebab tu kata walaupun safar yang lain, walaupun musafir lain, tu bukan musafir, tu musafir lain. Dia pergi musafir, sekarang dia telah musafir. Maka dia boleh qada yang 3 hari yang dia tinggal 30 tahun lepas, ketika tu dia musafir. Tu je. Lepas tu dia kata, seronok pendek je boleh qada. Nak qada hari yang lain yang dia duduk kat rumah, yang dia tinggal 30 tahun lepas tapi bukan musafir. Nak tu, sedangkan sekarang dia musafir. Nak qada yang tu tak boleh. Jadi ataupun dia tinggal dulu 3 hari ketika musafir. Ketika dia nak qada tu bukan ketika musafir, di rumah. Tak boleh. Jadi untuk qada dalam keadaan qasar 4 jadi 2, syarat pertama yang ketika dia tinggal dulu dia sedang musafir, dan syarat yang kedua sekarang dia nak qada pun musafir juga. Tapi itulah musafir berapa hari sangat? 3 hari baru banyak sangat. Takkan berbaloi nak keluar duit banyak-banyak sementara nak sebab nak tu aja kan. Tak baloi lah. Cuma itulah hukum dia. Kalau kita baca balik sama ada tunai atau qada, yang mana qada tadi yang luput di dalam safarnya. Qada tu dia tinggal semayang ketika dia musafir dulu-dulu. Jikalau safar yang lain daripada safar yang ada ia padanya sekalipun. Musafir lain-lain, malah 30 tahun dah, boleh juga dia nak qada dalam keadaan qasar. Okey. Seterusnya. Itu syarat pertama baru. Syarat yang kedua, bahawa ada safarnya itu jauh. Safar tu safar jauh, safar panjang. Sekurang-kurangnya perjalanan 2 marhalah. Sekurang-kurang perjalanan 2 marhalah. Okey? Iaitu 48 mil. Allah, batu orang lama pakai batu. Tahu tak? Kita orang baru, saya kilometer. Satu batu berapa kilometer? Tak tahu. Orang lama cuba tengok, satu batu berapa kilometer? 3 batu 2 kilometer kan? Batu lagi jauh kan? Terbalik. 3 batu 3 kilometer 2 batu. Lebih kurang. Cuba cari. Berapa? 1.6 kilometer 1 batu. Gitu. Betul. 1.6 kilometer 1 batu. Maknanya batu lagi jauh lah daripada kilometer kan. Okey. Jadi kalau 48 mil 40 lah, 4.8 berapa? 4.8 kali 1 susah nak kira. Kalau 50 ambil 50 lah dulu. Kalau 50 batu berapa kilometer? 80. Maknanya kalau ikut dia kata tak sampai 80 ni. Tak sampai 80 km. Kalau betul lah kian tu. Kan? Tak sampai. Kalau 48 batu. Ya. Dekat-dekat 80 km. Maknanya lagi kurang daripada Perak ni. 70 lebih. 70 berapa? 76 ah.
Maknanya tak jauh sangat pun. Sini ke Temeloh apa? Boleh tak? Oh, ke Temeloh boleh jamak kasar lah, kalau pakai yang ini. Sebab tu saya sebut banyak. Kenapa jadi banyak macam ni? Kenapa jadi kata berapalah? Kerana tadi tu. Kerana unta yang dicuba. Sebab Nabi tak ada cerita kilometer-kilometer. Nabi kata 2 marhalah aja. Jadi macam mana nak tahu 2 marhalah? Tanya Pak Arab, orang Arab. Tanya Badui. Dia kata marhalah adalah satu begini. Unta tu penuh dengan syarat, dengan muatan, berjalan dan berhenti bila dah penat, dan 2 kali berhenti sebagainya. Jadi cuba dapatlah macam-macam tadi. Okey. Oh, 77 km Nah, kalau ikut kitab kita, maknanya 77 km dah boleh jamak qasar. Kalau ikut Perak 80 km, ikut negeri lain saya tak ingat, 81, ada 82, ada 85, tu saya tak ingat. Semua negeri lain-lain tu. 85, ada 88, ada 89, 90 paling masyhur, 91, 92, 93, 95, 99. Itu saya ingat. Semua ada lain-lain tu. Okey. Kita nak ambil apa? Ambil yang masyhur lah, 90. Tapi 90 dengan 77 banyak beza tu. Kan? Buat jauh beza tu. Kalau ambil yang 77 ni sedap kan? Sikit-sikit je mak. Kadang-kadang silap-silap nak pergi kerja. Ini kalau dia kerja jauh sikit kan. Kerja di Kemaman berapa kilometer? Sini Kemaman berapa? Berapa? Oh, tu jangan tu lah. Dah dekat-dekat dah tu. Silap-silap orang. Jadi maknanya kalau kitab kita dia kata gitulah. Macam mana pun kalau tanya saya kata ambil yang masyhur 90. Okey. Itu yang kedua. Yang kedua, jarak safar, jarak musafir itu adalah 2 marhalah. Selesai. Syarat yang ketiga, bahawa tiada derhaka ia dengan safarnya itu. Macam mana tu? Tiada derhaka dengan safarnya itu. Maksudnya tujuan dia musafir itu bukan kerana derhaka, bukan kerana dosa. Tujuan dia bukan tujuan maksiat. Dalam masalah ni dia terbahagi kepada 2. Yang pertama dia panggil maksiat bis safar, maksiat bis safar. Yang kedua dia panggil maksiat fis safar, apa benda ni? Tujuan dia musafir, maksiat yang berlaku ketika musafir. Okay. Maksiat yang berlaku ketika musafir ada 2. Satu, maksiat yang berlaku ketika musafir. Satu lagi, yang pertama maksiat yang berlaku dengan musafir yang berlaku dengan tujuan maksiat. Saya tukar sikit ayat lah. Yang pertama, dia bermusafir dengan tujuan maksiat, dosa lah. Yang kedua, maksiat tu berlaku ketika musafir, tapi bukan tujuan dia nak buat maksiat. Okey, yang pertama, nak pergi mana ni? Nak pergi rompak bank. Singgah, nak jauh-jauh lagi, lebih 2 marhalah. Singgah dulu masjid, semayang. Takkan rompak bank semayang? Kita buat contoh. Manalah tahu dia kata perompak yang beriman. Kalau beriman tak rompak lah. Tak adalah kira bab dia merompak tu bab lain, bab semayang tu bab lain. Okey, dia nak berompak, kemudian dia singgah untuk sembahyang jamak dan qasar kan, yang tu dia nak buat. Okey, tujuan dia musafir tu, tujuan dia bermaksiat tak? Ya, tujuan musafir tu dah nak maksiat, maka dia tak boleh buat. Disebut sini bahasa tidak derhaka. Tujuan dia musafir tu bukan kerana derhaka. Sekarang tujuan dia musafir nak orang 4 bank, derhaka, maka dia tak boleh buat jamak qasar. Dia kena buat tamam, dia kena buat 4-4. Ataupun dia kena buat sampai waktu sembahyang Zuhur 4, Asar sembahyang Asar 4. Dia tak boleh buat. Atau nak keluar pergi berzina. Pergi mana? Jauh, 100 km nak berzina pergi situ. Masa dalam perjalanan, bas dia berhenti sembahyang kat surau. Dia nak sembahyang, memang wajib sembahyang. Habis berzina tu dosa lain. Sembahyang kalau tak sembahyang dosa lain pula. Maka dia nak sembahyang. Orang buat jamak qasar, dia tak boleh buat. Dia kena buat 4. Okey. Satu lagi, yang tadi tu dia panggil maksiat bis safar, Satu lagi maksiat fis safar,
fi. Apa dia maksiat fi safar? Tujuan dia bermusafir nak buat benda baik, nak balik kampung. Tujuan dia musafir nak pergi belajar, benda baik lah. Tapi ketika dalam perjalanan tengok-tengok, ada fanfare ni, main judi dulu kat fanfare. Fanfare kan boleh main judi kan, ada judi yang baling-baling apa semua tu, judi semua tu. Hati-hati kita nak main fanfare ni. Yang main tu ketok tu kan, judi. Yang beli gelang-gelang tu, lepas tu dapat anak itik, judi. Lepas tu yang masuk duit, lepas tu cakok apa panggil tu, Allah jatuh, judi. Semua judi tu ada berlambak dalam KCM. Satu floor semua judi tu. Tapi budak-budak ada main, Allah tak beri, masuk duit lagi, ambil kan. Benda-benda macam tu ada kat fanfare. Dia main judi tu. Dia main anak itik tu, anak itik yang baling-baling ke, lepas tu yang ada paku-paku, lepas tu baling gelang tu ke, ataupun apa-apalah yang kalau dia naik pusing tu bukan judi. Naik pusing tu bukan judi. Apa lagi yang bukan judi Kalau dia main tembak-tembak yang tak ada hadiah. Ambil dapat 10 peluru, tembak-tembak. Itu tak judi. Tapi kalau tembak dapat barang, itu jadi judi. Dia pun mainlah judi. Sedangkan dia nak balik kampung. Tiba-tiba tengah naik bawa kereta tu, lebih 2 marhalah. Tengok-tengok ada fanfare, singgah-singgah main judi tadi. Ataupun tengah-tengah pergi ke R&R, jumpa awek lama. Ni awek lama aku ni. Lepas tu jumpa berzina. Tapi tujuan dia nak balik kampung. Dalam perjalanan buat maksiat, dalam perjalanan buat dosa. Dia panggil maksiat fis safar. Maksiat yang berlaku dalam perjalanan. Yang nombor satu tadi, maksiat tu perjalanan tu memang dengan tujuan maksiat. Yang kedua, dia bukan tujuan maksiat. Tiba-tiba ada peluang, takkan tak buat maksiat, dia kata gitu. Okey. Yang kedua ni boleh jamak puasa, iaitu maksiat fis safar. Maksiat yang berlaku dalam permusafiran. Kemudian lepas dah berzina apa semua, lepas dah main judi apa semua, singgah masjid nak semayang. Kita kata takkanlah main judi berzina semayang kau. Itu bab lain. Kita buat contoh. Maka adakah dia boleh buat jamak dan qasar? Boleh. Sebab dia bukan bertujuan nak buat maksiat, cuma dia buat maksiat. Tapi yang nak merompak bank tadi, yang awal-awal dengan niat nak berzina, awal-awal dah bergerak tu memang niat nak berzina. Jadi perjalanan tu dia panggil maksiat, perjalanan dalam maksiat, perjalanan yang bertujuan untuk bermaksiat. Yang itu tak boleh. Okey, yang itu kata pelik awak contoh tak? Ada pula nak berzina siap pergi semayang lagi. Ada ke orang macam ni? Okey, pelik lah contoh tu. Kita ambil contoh yang tak pelik. Macam mana? Orang perempuan, isteri ataupun orang perempuan. Kita ambil isteri lah, senang. Dia nak pergi outstation, kerja. Nak pergi outstation sebab kerja, kena outstation, kena hantar. Suami dia pun izinkan. Bukan suami tak, suami izinkan. Suami sebab apa kena kerja dua-dua laki bini? Sebab laki bini kena kerja lah zaman sekarang ni, tak cukup. Okey, tak ada masalah. Kemudian isteri dia tadi keluar untuk pergi outstation, pergi kerja. Lebih 2 marhalah. Adakah boleh jamak qasar? Nak kata boleh atau tidak, adakah musafir itu maksiat? Pendapat muktamad mazhab Syafi'i, maksiat. Kerana pada mazhab Syafi'i, perempuan yang keluar tanpa mahram sendirian, ni seorang-seorang, maka hukumnya haram. Tak boleh. Lebih 2 marhalah seorang-seorang hukumnya haram. Jadi dia pun keluar seorang-seorang juga. Dia kata biasalah sekarang, mana ada budak-budak sekolah, budak-budak dah pergi keluar musafir seorang-seorang. Budak universiti yang naik bas jauh-jauh kan, nak balik kampung ke apa kan, semua seorang-seorang. Ini dah ada anak 3-4 orang dah. Dah tua dah kata ambil. Dah tua dah pun, 50-60 dah. Maknanya apa, tak ada masalah, pergi je lah outstation keluar. Maka bila dia keluar pergi naik kereta contohnya, sampai di masjid nak sembahyang, dia tak boleh buat jamak puasa. Kerana dia punya musafir dia tadi maksiat. Tak boleh. Ini pelik. Ini baru ada kena dengan kita. Tadi pelik. Nak berzina, siap semayang lagi. Ini memang kena. Jadi adakah boleh seorang perempuan dia keluar rumah bermusafir tanpa mahram dia?
Tak ada ke pendapat-pendapat yang kau zaman sekarang ni payah kalau macam tu, nak kena ada kepit je dengan mahram. Mahram ni siapa? Suami dia ke? Mahram ni siapa? Anak je ke? Anak yang besar. Siapa lagi? Pak ciknya, bapa saudara ke? Ataupun yang lelaki lah, ataupun anak saudara lelaki ke? Takkan nak berkepit aja, kita nak buat kerja kan. Jadi zaman sekarang ni tak ada ke pendapat yang payah lagi gitu? Memang ada yang mengatakan diharuskan untuk perempuan tadi keluar dengan syarat selamat sejahtera daripada keselamatan dia dapat terjaga, maka dia dibenarkan keluar. Walaupun dia dibenarkan keluar, tetap juga tak boleh buat jamak qasar. Bab keluar tu maka tak haram dah keluar dia. Macam itulah kita kata. Tapi tetap juga jamak qasar. Sekarang macam mana nak cakap? Ramai tak? Cikgu pergi apa? Pergi apa dia panggil lah? Macam kursus kan? Bukan boleh bawa lelaki. Kalau boleh bawa lelaki pun masalah juga nak bawa lelaki kan. Sebab penempatan dia bagi untuk siapa lagi? Yang kena hantar tu macam mana? Tahu lah nak cakap macam mana? Itu je lah yang boleh cakap. Jadi kalau saya cakap macam ni je. Yang duk sibuk sangat nak buat jamak qasar apa, buatlah macam sembahyang biasa. Settle masalah. Bila dia sembahyang biasa 4-4 masih tak buat jamak qasar, berapa hari sangat? 3 hari aja. Apa masalahnya? Kat rumah pun sembahyang elok aja. Satu. Jadi soalan yang kedua. Soalan kedua, sekarang ni dia boleh tak keluar? Masuk keluar tanpa mahram tadi. Itu kita bincang lain lah. Cerita sembahyang dulu. Ini sibuk juga nak sembahyang jamak qasar. Lepas tu kata boleh. Boleh sekarang. Orang sekarang bukan macam dulu. Dulu bahaya ada lanun. Sekarang tak ada macam tu. Boleh ramai-ramai perempuan boleh pergi. Ingat tak? Berapa ribu tahun saya dengar saya sebut. Ingat tak berapa ribu tahun orang Malaysia ke orang mana-manalah orang Islam tak boleh pergi buat haji. Perempuan Islam tak boleh pergi buat haji sebab tak ada mahram. Ingat tak dulu 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, last sekali sibuk kena cari siapa-siapa kan, anak ke apa ke. Sampai kan kalau ikut tabung haji, dia punya turn dia punya giliran lambat lagi. Tapi sebab mak dia ataupun tok dia dah dapat, dia dapat cepat kan. Kenapa sampai macam tu sekali? Jika tak ada mahram tak lagi. Orang tua yang dah umur 70 nanya kat dia, tak boleh. Ni dulu ingat 20, 30, 40 tahun lepas. Habis tu tahu tak haji tu apa? Rukun Islam pun tak boleh buat. Dan tak berdosa pun dia tak buat. Tiba-tiba mati tanpa pergi haji, tak berdosa. Kerana nak menjaga hukum, tak boleh keluar musafir pergi haji sebab mahram dia tak ada. Kalau mahram ada pun duit tak ada. Mahram dia tak ada duit, dia ada cukup-cukup je. Dia dah umur 70, orang tua, lelaki pun dah tak ada. Pergi tabung haji, dah cukup duit, dah dipanggil. Macam mana nak pergi? Tak boleh lah makcik, tak boleh. Siapa ingat? Orang dulu semua ingat. Budak-budak yang tak tahu ni, yang muda-muda ni. Tak boleh pergi, kena cari mahram. Ada mahram, duit pula tak ada. Ada duit, mahram pula tak ada. Mahram tu macam tadi lah, anak ke yang tak boleh kahwin dengan dia. Mahram dia tak boleh kahwin dengan kawan tu kan. Kena bawa. Akhir sekali mati orang tua tu sampai tak pergi haji. Soalannya, berdosa tak? Tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Kerana nak menjaga hukum musafir tak boleh kalau tak ada mahram. Sampaikan terpaksa tak perlu pergi haji, rukun Islam. Ini setakat kerja je pun paling-paling kena tindakan tata tertib, tak keluar. Paling-paling kena tolak gaji, paling-paling kena buang kerja je. Bukan rukun Islam pun kerja tu. Ini rukun Islam pun tak boleh buat. Cuba kita fikir balik dulu. Sekarang dah boleh lah sekarang ni. Baru je. Rasanya baru berapa tahun? 10 tahun ke? Baru je dekat-dekat dah boleh pergi lah. Tak ada mahram pun boleh. Itu baru sekarang. Saya nak tanya, beribu tahun sejak dulu lah. Sampai ribu tahun. Tak boleh. Tiba-tiba je boleh. Kenapa boleh? Itu kita bincang kemudian lah. Kenapa pula tiba-tiba boleh? Kalau boleh, kenapa tak ribu tahun dulu dah boleh dah? Sampai dipertahankan oleh para ulama, tak boleh. Tak boleh keluar. Nak pergi haji ni, tak boleh. Bukan nak pergi jalan-jalan. Nak pergi haji, tak boleh. Tiba-tiba je boleh. Kenapa boleh? Kerana tu kita cerita lain. Cerita nak beritahu tak boleh. Jadi, kalaulah nak menunaikan rukun Islam yang kelima, tak boleh, tak dibenarkan. Walaupun cukup semua tak benar sebab tak ada mahram.
Apalah sangat nak keluar pergi kan, kerja ke apa ke, lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh. Jadi macam mana jadi sekarang saya tak tahu nak cakap lah. Jadi kalau katakanlah memang betul kita tengok pendapat kontemporari begitu begini bahas, tetap juga keluar-keluar nak macam mana zaman sekarang semua perempuan kena keluar. Malah perempuan lagi rajin kerja pada lelaki. Lelaki lepak rumah je, perempuan tu sibuk kerja. Gaji perempuan lagi tinggi pada lelaki dia. Lelaki dia kena jadi suri rumah pula kat rumah jaga anak. Sebab isteri gaji 9,000, suami gaji 4,500. Tiba-tiba anak dah semakin ramai, 5 orang. Kalau nak ambil maid ke apa, maid sekarang pun tak boleh tu, nanti kan dia buat kat anak-anak kita. Siapa nak berhenti? Suami berhenti ke isteri berhenti? Isteri 9,000. Master, ada master. Isteri 9,000 ada master. Suami SPM. Berapa sangat gaji dia? Siapa nak berhenti? Tu zaman sekarang kan, zaman sekarang gitu. Jadi tak apalah, suamilah jadi apa dia panggil? Suri rumah, bukan suri rumah. Dia panggil apa tah? Ada bahasa lain lah. Dia di rumah jaga anak, buat susu, bawang, apa, kupas bawang, masak. Sebab apa? Sebab apa jadi gitu? Gaji 2-3 ribu, isteri 9,000, sayang. Tapi gaji tinggi-tinggi kadang-kadang keluar pergi situ, keluar pergi sini, mesyuarat situ, mesyuarat sini, lebih 2 marhalah. Macam mana dia tu? Okey, kita nak kata macam mana dia keluar tu hukum asal haram, tapi sebab zaman moden begitu, zaman sekarang, okey, tak apa yang tu. Dari sudut jamak qasar jangan buat. Dari sudut terpaksa dia keluar, kita boleh bincang kemudian. Itu PM tepi. Boleh bincang. Tapi dari sudut tak boleh buat jamak qasar, jangan buat. Oh, tak boleh lah nak buat. Allah, 3 hari je pun. Tak payah buat, nak sembahyang macam biasa. Tu selesai masalah. Okey. Tapi kalau tok-tok guru yang lagi gerah, memang tak bagi keluar langsung dah. Berhenti kerja. Tapi kita ni boleh bincang lagi, boleh bincang. Cuma jamak qasar jangan buat. Aduhai. Okey? Itu jadi maknanya bahawa tiada derhaka ia dengan safarnya. Kalau perempuan keluar tanpa mahram, musafir, maka derhakalah ia pada Allah. Bila derhaka, tak bolehlah buat jamak qasar. Okey. Untuk selamat macam itulah. Tu yang ketiga. Tu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, bahawa adalah safarnya itu memberi faedah yang sahih, yang bangsa, agama atau dunia. Musafir dia tu ada faedah, ada nilai. Musafir tu ada faedah ataupun ada nilai. Sama ada nilai agama dengan musafir dia tadi, atau nilai dunia. Mari kita bagi contoh. Dia musafir sebab nak pergi menuntut ilmu, maka musafir dia ada faedah, ada nilai. Nilai dia nilai agama. Kalau dia nak pergi musafir, nak berniaga, musafir dia ada nilai dia nilai dunia dia panggil. Okey, tak kisahlah nilai agama atau nilai dunia, janji musafir tu ada nilai, ada faedah, maka baru boleh jamak qasar. Soalannya, ada ke musafir yang tak ada nilai? Contohnya nak buat maksiat tadi tak ada nilai. Dia suruh hukum syarat tak bernilai. Bila tak ada nilai, tak boleh jamak qasar. Okay. Dia musafir dalam keadaan tak ada mahram, tu tak ada nilai. Ada nilai dia nak pergi kerja, nilai dunia. Dari sudut dia keluar tanpa mahram tu tak ada nilai, maka tak boleh jamak qasar. Apa lagi yang tak ada nilai? Tengok bola ada nilai. Nilai syarak tak ada. Kalau tak ada tak boleh. Nak pergi mana? Stadium Shah Alam, lebih 2 marhalah. Kecuali dapat dibuktikan bahawa tengok bola tu ada nilai dunia atau nilai akhirat, maka baru tu baru boleh. Setakat ni kita kata tak ada, tak boleh. Kalau saya tak titik lagi, tak baru koma tu tak titik lagi tu. Kalau kata ada nilai ustaz, ada bagi hujah, betul lah ada nilai, okey boleh. Setakat ni kita bukan suka bola, kita tak nampaklah nilai dia. Kalau kita itu untuk kesihatan, kejap. Untuk kesihatan orang yang main ke orang yang tengok? Orang yang main untuk kesihatan. Okey, orang yang main boleh jamak qasar. Orang yang tengok tak boleh. Tengok pun ada nilai juga. Bagi tahulah nilai apa? Apa nilai dia? Apa? Mana tahu. Kalau ada bagi tahu, dia bagi tahu ada nilai dan nilai tu diiktiraf syarak, kita tukar. Kita kata boleh jamak qasar. Setakat ni tak boleh lagi ya.
Jadi maknanya mesti ada nilai, ada faedah dari sudut ukur syarak. Degi, apa lagi ya? Pergi tengok konsert. Jajak, konsert yang bukan konsert haram. Bukan konsert haram, konsert nyanyi-nyanyi yang tak haram. Sebab nyanyi tak semestinya haram. Ada yang tak haram. Yang haram bila berjoget, campur, itu jadi haram. Okey, katalah konsert yang tak haram. Ada nilai. Kalau selawat, ada nilai. Kita boleh kata konsert selawat yang ada selawat, itu ada nilai. Boleh. Begitulah. Ada lagu-lagu keagamaan, nasyid. Ada nilai. Terasa lebih beriman pada Allah ke apa lepas dengan nasyid ke macam mana? Lebih macam mana? Kalau ya, ada nilai, okey, boleh jamak besar. Jika tak ada, tak boleh lah. Itulah. Kaedah dah diberi. Gunakan je. Apa lagi ya? Yang penting musafir tu mesti ada nilai, ada faedah dari sudut syarak, dari sudut agama faedahnya, faedah kepada agama atau faedah kepada dunia pun tak ada masalah. Nak pergi mana ni? Nak pergi Melaka. Buat apa? Nak beli selipar Adidas. Contoh. Sebab mahal kan sebenarnya. Kenapa pergi Melaka? Ada nilai tak selipar? Ada nilai dunia kan pakai. Sedap tu pakai apa? Lembut molek tu. Jadi ada nilai. Boleh jamak besar. Walaupun apa benda beli selipar je pun ada nilai syarak. Ialah pakai selipar kan ada nilai syarak, iaitu ada nilai dunia, iaitu dapat melindungi kaki. Janji ada nilai, ada faedah. Walaupun faedah tu kita kata alah macam tu, faedah lah juga. Yang tak naknya musafir dia tak ada faedah, tidak berfaedah. Satu dia kalau pergi datang jauh-jauh nak tengok penyu yang telur besar. Saya marah, saya sebut penyu je saya panas hati. Sebab rumah saya depan tu. Nak keluar jam dia biasa kita keluar ni keluar penuh parking tepi tu. Pergi tengok lagi. Tak lagi. Jam orang datang. Orang luar semua pelit V, pelit W, pelit macam-macam nama pelit ada. Saya tak tengok lagi pun sebenarnya. Padahal tengok kot tingkat nampak. Kita rumah tinggi tengok nampak. Tapi tak tengok pun, tak teringin pun. Tengok penyu dah lah, penyu tak ada telur. Lainlah tunggu penyu telur. Memang tak ada telur, tak apa. Katanya ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Masuk berita, masuk habis, viral. Memang penuh, tiap-tiap hari penuh depan rumah tu. Tak tahu cuti-cuti macam ni. Okey, datang jauh-jauh nak tengok penyu batu yang dilukis. Ada manfaat tak? Tak ada. Maka kalau semata-mata kerana itu, tak boleh. Tak boleh. Semata-mata kerana itu. Tak, dia nak pergi nak beli belah sekali, nak beli kepuk sekali, sambil-sambil, tu baru boleh. Tapi kalau semata-mata nak pergi mana? Semata-mata aku nak tengok penyu, lepas tu nak tangkap gambar, nak masuk Facebook, nak masuk TikTok. Lepas tu je. Tak ada manfaat, maka tak boleh jamak besar. Dia kena ada niat lain selain daripada tu. Niat lain, apa-apa lah. Niat lain yang ada nilai syarak ataupun yang ada nilai dunia. Nak pergi beli kepuk lah nanti, beli kepuk. Beli kepuk ada nilai dunia? Ada, iaitu boleh makan, kenyang. Syarak pun iktiraf. Okey. Padahal masa yang sama, dalam masa yang sama dia nak tengok penyu. Tak apalah tu. Okey? Mesti ada nilai syarak. Bahawa adalah safarnya itu memberi faedah yang sahih, yang bangsa agama, jenis agama atau jenis dunia pun boleh. Yang kelima, bahawa qasad ia dengan safarnya itu akan tempat yang tertentu. Ni yang panjang ni bab ni. Ni yang last lah. Bakinya kita akan bahaskan datang. Ni yang last, ni panjang ni, nampak je pendek. Dia keluar musafir tu, mesti ada tujuan, ada tempat yang tertentu. Dia keluar musafir tu mesti ada tempat yang tertentu. Maksudnya nak gimana ni? Tahu? Istilah dia panggil haim. Maka tak boleh, walaupun beribu kilometer. Saya bagi contoh macam mana? Dia mesti ada tempat nak pergi tu. Dia mesti ada destinasi. Macam mana? Destinasi kan? Destinasi. Okey. Dia ada orang berhutang dengan dia. Ada orang berhutang dengan dia dan dia ada dengar-dengar orang tu duduk utara. Utara tu mungkin Penang, mungkin Kedah, mungkin Perlis, utara.
Maka dia pergi carilah, pergi utara cari. Dia ada tak tempat dia kat mana? Tempat tertentu. Mana tahu, tapi ke utara. Situ ke situ tak tahu. Maka dia cari, pusing bandar Penang, pusing. Kalau nak kira kilometer, ribu kot. Dia cari orang berhutang, cari. Ada kata kat Perak, ada kata kat Penang. Jadi dia cari je. Ada tak destinasi dia? Dia tak ada destinasi. Haim. Maka walaupun beribu kilometer, tak boleh jamak usaha. Walaupun ribu, dia mesti ada. Mesti ada tempat dia nak tuju. Dan tempat tu mesti lebih 2 marhalah. Kalau tempat tak ada, dia berjalan lah banyak-banyak pun tak boleh. Dia habis minyak beratus sekali pun tetap tak boleh jamak puasa. Walaupun kalau tengok kilometer tu, yang ditekan kilometer tu, tengok dah beribu kilometer pun tak boleh. Last kali masuk Thailand, pergi sampai ke Phuket pun tak boleh. Sebab apa? Dia lagi mana ni? Nak cari orang hutang. Kenapa sampai ke Phuket? Dengan cerita dekat Phuket tu pergi. Bukan dengan cerita Phuket tu kat mana tak tahu. Terus pergi jalan, pun tak ada lagi, cari lagi. Tak ada destinasi. Maka tak boleh jamak puasa. Kalau kali pergi naik sampai ke Kemboja, melampau tu cerita. Cari hutang. Saya nak bagi tahu jauh mana sekalipun. Jauh mana sekalipun tak boleh. Dia mesti ada destinasi. Paling-paling teruk, paling-paling tu pun aku nak pergi Penang, nak duduk situ 3 hari. Sambil-sambil nak cari makan apa, nak cari orang berhutang. Maknanya dia ada juga nak pergi Penang. Dia ada juga dia punya destinasi. Ini tak tahu nak pergi mana. Nak pergi Penang boleh jadi, nak pergi Perak boleh jadi. Sebab tu orang yang dia nak cari orang tu tak tahu kat mana-mana. Maka tak ada destinasi dia panggil. Walaupun secara umumnya dia ada destinasi utara belah-belah atas, tapi tak kira destinasi macam tu. Maka jika macam tu, maka tak boleh. Dia mesti ada nak pergi mana destinasi. Dia mesti tahu dia nak pergi mana. Macam kita tengok macam Grab tu, yang buat Grab kereta, kalau nak kira, terlebih-lebih marhalah dah dia. Mana taknya daripada Jaya Gading start kereta pergi IM15. Sebab apa? Ada masuk ting IM15, dia pergi hantar IM15. Berapa kilometer tu? Kira. Lepas tu ting Balok, ambil orang pergi hantar Balok pula. Ting Gebeng, ni sedap makan ni, banyak sikit Gebeng, pergi hantar Gebeng. Ting Cukai dan sebagainya lah. Tengoklah semua tu, Cukai pergi Paka, semua tu tak sampai tu. Di antara satu dengan satu tu tak sampai 2 marhalah. Tapi kalau daripada Jaya Gading, lebih. Lepas pergi Paka, pergi Dungung. Paka ke Dungung tak sampai. Tapi daripada Jaya Gading sampai. Tapi masa dia keluar Jaya Gading, dia tak niat pun nak pergi Dungun. Dia gitu. Jadi bila macam tu, walaupun kita kira 130 km, tak boleh jamak puasa. Tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada destinasi. Destinasi dia dapat apabila dia sampai situ baru dapat. Lepas tu tak ada call, tak ada apa pun, tunggu minum air lah, kena tarik. Tengah-tengah kena ting. Boleh ambil. Baru pergi kan. Dia tak ada destinasi. Dan di antara satu destinasi dengan destinasi yang kedua, tak lebih 2 marhalah. Kalau tengah-tengah ada pergi ting pergi KL, boleh lah tu, daripada situ dah lebih dah. Maka boleh lah. Ini tidak sikit 50 km, 30 km, 50 balik. Dah 100 lebih. Tak boleh. Sebab dia dapat destinasi dia tak ada. Destinasi dia pendek-pendek walaupun banyak kali. Tak boleh. Untuk dia buat jamak dan qasar tak boleh. Pemandu teksi, ada orang ajar pemandu teksi, dia kata tekan, lepas tu mu jalan. Lepas tu kalau tengok lebih 90 je, pergi jamak qasar. Suka hati je. Mana boleh? Habis dah lebih dah, mana boleh? Tak boleh. Jadi walaupun jauh macam mana sekalipun, kilometer yang dia pergi, tetap dia tak boleh jamak dan qasar. Sebab destinasi dia tu pendek-pendek. Mana boleh gitu. Okey. Kemudian dia pergi kan, tadi kan saya buat cerita tadi, daripada Jaya Gading pergi IM Indah Mahkota 15, Indah Mahkota pergi Balok. Masuk Indah Mahkota dapat panggilan untuk pergi Balok. Daripada Balok dapat panggilan untuk pergi Gebeng. Tak cukup tu. Gebeng dapat panggilan pergi Cukai. Cukai dapat panggilan pergi Paka. Paka dapat pergi Dungun. Semua tak cukup tu. Tak cukup 2 marhalah. Kalau daripada Jaya Gading cukup. Semua sekali 130, 140 km. Okay. Semua tak boleh. Bila boleh tak? Sampai dah di Dungung, penat tak? Duduk makan-makan sekejap, lepas tu dia nak balik. Adakah masa dia nak balik ke Jaya Gading tu dia boleh jamak qasar? Daripada Dungun. Masa pergi memang tak boleh. Sebab dia singgah-singgah.
Boleh. Sebab apa? Dia balik ada destinasi tak? Ada rumah dia. Lebih tak 2 marhalah? Lebih. Maka balik tu boleh jamak qasar. Masa pergi tak boleh. Gitu. Itulah ada orang ajar tu. Dia kata taksi, mu tekan taksi KKL mu tekan. Lepas tu mu tunggu sampai 90. Lepas tu 91 lagi dia pergi dia ni semayang jamak qasar. Tapi dia duduk rumah dia 2-3 km dari situ. Mana tak dia pusing habis tu KL masuk. Tunggu 90 km. Tak boleh. Tak boleh. Kalau macam tu, kalau kita tengok kan, kalau boleh macam tu, berjalan apa, dia kira macam kalau boleh lah. Kalau jenis suri rumah, anak 6 orang semua lelaki nakal-nakal. Rumah 2 tingkat. Kejap jalan ni, kejar anak tu, kejar naik atas, turun bawah. Di dapur, kalau tengok kilometer rasa-rasa lebih tu dia berjalan tu. Pergi keluar kejap beli kicap, patah balik, keluar, anak pula lari, kejar anak nak mandikan anak. Cuba tengok tapak kaki dia berjalan tu. Rasanya lebih 2 marhalah tu. Boleh jamak qasar di rumah? Mana boleh, nak bagi contoh je. Mana boleh gitu. Ataupun orang keluar nak beli baju raya ke apa ke, dia keluar pergi Kuantan, daripada sini pergi Kuantan dah berapa kilometer dah, duduk situ pergi KCM, lepas KCM turun pergi ECM, pusing naik atas, turun balik pusing, kira tapak kaki apa. Cukup tak 2 marhalah? Boleh kan? Tak boleh, bukan kira gitu. Ataupun ni yang sukan berlatih lomba lari, pergi lagi, dah cukup 2 marhalah dah, boleh jamak qasar. Saya nak bagi contoh, tak boleh, merepek je gitu. Tak boleh. Kalau boleh, katalah dia nak pergi 50 km ke tempat kerja, dia balik 50 km, boleh saya kata tu. Tapi dia pergi tak boleh, masa balik tu dia keluar sebelum sampai rumah dia pergi jamak qasar dulu. Tak boleh. Tak boleh. Ada satu keadaan yang macam ni bila boleh jamak dan qasar tu. Sekarang kita tahu jarak untuk jamak dan qasar 90 km yang masyhur 2 marhalah. Bila bermula boleh jamak dan qasar? Kata kita ambil 90 lah. Keluar apa? Bunyi suara ke tadi? Orang tak nampak siapa? Keluar daripada ke 91. Ada orang salah faham tau. Dia nak pergi 100 km. 91. Dia kata 90 kan? 91 baru dia jamak qasar. Betul ke gitu? Tak. Keluar pada qaryah dia je boleh jamak dan qasar. Maknanya kalau Jaya Gading ni dia nak pergi KL, sampai ke Petronas tu ada masjid apa kat situ? Kat Petronas tu ada masjid apa dekat-dekat tu? Lupa dah. Makmur. Oh, nama masjid Makmur. Oh. Sampai Masjid Makmur tu dia boleh dah jamak qasar kat situ. Sebab di karyah dia, masjid karyah Jaya Gading tu karyah ni, sini. Jadi bila keluar ke Masjid Makmur, itu bukan karyah dia dah. Walaupun dekat rumah dia berapa kilometer je baru. Bermula di situ dia boleh jamak qasar. Kerana tujuan dia nak pergi lebih 2 marhalah. Tak semestinya kena sampai 2 marhalah ke atas baru dia boleh jamak qasar. Keluar karyah je. Qaryah je nak tahu macam mana? Mudah kata masjid yang bukan masjid sembahyang Jumaat dia. Mudah kata gitulah. Masjid yang lain, yang next satu lagi. Biasanya dalam 1, 2 atau 3 km je. Kan jauh pun. Kita lepas masjid tak jauh pun. Dah boleh dah. Lepas tu kita pun pergi sembahyang, nak sambung perjalanan dapat call. Anak kata tak boleh lah. Adik kecil yang berusung sakit perut, menggelupur. Oh, kita cancel lah. Kita jamak takdim dah, jamak qasar dah ni. Macam mana? Dapat call. Takkan nak biar anak gitu. Lain pun baru berapa kilometer. Masjid Makmur tu berapa kilometer? Berapa? 5. Dia pun patah balik. Masalahnya dia keluar tadi, dia Zuhur Asar, dia dah jamak dah siap. Patah balik, hantar budak tu pergi klinik apa semua, tak jadi nak musafir. Tak dan lah, esok lah pula. Soalannya macam mana dengan asar dia? Zuhur dan asar dia sah. Tak ada masalah. Jadi nanti bila masuk waktu asar, mai sembahyang. Aku sembahyang dah. Jamak apa benda masa bila musafir? Aku tak tahu, tadi aku cancel. Cuma tak boleh sengaja lah. Yang tadi tak sengaja kan. Kita pergi wak lolok. Pergi tu tak boleh, tu berdosa. Tu main-main. Okey. Jadi dia bermula boleh jamak dan qasar apabila keluar daripada qaryah dia dah boleh lah jamak qasar. Hanya ada satu je keadaan, bukan satu lah, ada satu keadaan yang dia kena tunggu 90 km ke atas baru boleh jamak qasar. Dia tak boleh keluar qaryah pun tak boleh. Ada keadaannya. Macam mana?
Ada keadaan dia, ada berapa keadaan jap? Mana tobek saya ni? Ada 2 keadaan yang saya catat lah. Dia lebih pada tu lagi. Yang pertama, 3 keadaan yang saya catat. Yang pertama, hamba. Tapi tak ada dah hamba. Ni hukum aja. Seorang hamba, dia kena ikut tuan dia. Tuan dia kata kita nak musafir lebih 2 marhalah. Tapi tak tahu kat mana-mana. Kau ikut aja. Kita nak musafir, ikut aja. Hamba dia tak tahu destinasi kat mana. Kan kalau tak tahu destinasi tak boleh. Tapi dia tu hamba. Dia mana boleh tanya tuan dia lebih-lebih. Maka dia ikutlah tuan dia. Selagi tak sampai 2 marhalah, dia tak boleh jamak qasar. Sebab dia tak ada destinasi. Dia ada destinasi, tapi dia tak tahu kerana dia tu hamba, tuan dia tak bagi tahu. Maka dia tak boleh jamak qasar. Hamba tadi. Dia kena tunggu sampai 2 marhalah ke atas, baru dia boleh jamak dan qasar. 1. Yang kedua, isteri. Isteri yang ada suami, yang mana suami dia tak bagi tahu. Awak ikut aja. Surprise. Surprise, saya nampak surprise. Kita pergi musafir, awak ikut aja. Maka isteri tadi dia haim juga. Tidak ada destinasi lah, seolah-olah ada destinasi, dia tak tahu destinasi. Suami tak bagi tahu. Tak salah suami tak bagi tahu. Dia kena ikut perintah suami dia. Maka dia ikutlah. Isteri tadi tak boleh jamak qasar. Sehingga sampai lebih 2 marhalah, lebih 90 km baru boleh jamak qasar. Siapa suruh suami dia rahsia kan? Surprise. 2. Yang ketiga yang saya punya catatan lah, lebih pada tu lagi ada, adalah askar. Askar kita ada operasi. Operasi kita besar, mempertahankan kedaulatan negara di sempadan. Sempadan ni komunis telah menguasainya. Dan komunis telah masuk dalam kerajaan kita. Kalau kita cerita awal-awal takut-takut komunis tu akan dapat maklumat kita nak serang nanti, dia ambush balik. Jadi ini rahsia. Hanya komander, ketua je tahu. Saya buat cerita ni, saya buat contoh. Hanya komander je tahu, ikut aja. Nanti dah sampai baru kita bagi tahu. Sebab kalau kita bagi tahu, kalau korang ni semua tali barut, komunis macam mana? Contoh. Kalau korang bagi tahu orang yang dalam kerajaan yang ada, yang kita tak tahu siapa-siapa ni, dia bagi tahu kat sana, kita kena ambush, mati kan. Kita nak mempertahankan kedaulatan negara kita. Maka ikut aja gimana. Jauh kita kabur sapi jauh. Oh, askar macam ni pun ada. Dia bawa naik helikopter, tak tahu ke mana-mana. Sampai baru beritahu, ini misi anda. Okey, turun payung terjun, turun, masuk hutan, pergi sini. Bila tu? Apabila dah sampai kat situ baru dia beritahu. Kalau dia beritahu awal takut pecah lubang, pecah rahsia. Jadi dia pun ikut ajalah. Askar tadi pun tak boleh jamak qasar. Dia kena tunggu lebih 2 marhalah baru boleh. Selain daripada tu, yang ada tahu dah nak pergi situ. Nak pergi mana? Dah tahu nak pergi destinasi tu. Nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Keramat. Berapa jauh? Lebih 2 marhalah. Okey, dah keluar Korea boleh jamak qasar. Tak payah tunggu 91. Wallahu alam. Yang ke 6 akan datang minggu depan. Kita ada 12 syarat untuk sah jamak dan qasar. Baru habis 5. Tersambung akan datang yang ke-6. Tangguh dulu. Sen tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.